Jadi saya nak berbalik kepada statement Ustazah tadi tentang dua hala. Maksudnya tidak boleh sahaja satu pihak menjaga pertalian itu, harus datang daripada kedua-dua pihak. Jadi di sini saya nak tanya, bagaimana jika seseorang itu hendak berbaik, baikkan pertalian mereka, tetapi lagi satu pihak itu tidak mahu, ataupun sudah pun pertalian itu sudah pun terputus atau semakin terputus. Dalam keadaan begini, apakah yang harus kita lakukan? Baiklah Ustazah Umairah, terima kasih atas pertanyaan itu, kerana memang itu adalah suatu pertanyaan yang ramai ditanyakan oleh masyarakat umum, dan memang kita banyak kes-kes yang mempunyai masalah seperti ini. Saya ingin membawa para penonton sekalian kepada sebuah hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang yang menyambung silaturahmi itu bukanlah yang menyambung hubungan yang sudah terjalin. Akan tetapi orang yang menyambung silaturahmi ialah orang yang menjalin kembali hubungan kekerabatan yang sudah terputus. Idza quti'at rahimuhu wa salaha. Idza quti'at rahimuhu wa salaha. Dan dalam hadis lain kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ada seorang sahabat datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan bertanya, "Wahai Rasulullah, aku mempunyai keluarga. Aku menyambung hubungan dengan mereka. Aku berusaha untuk menyambung hubungan dengan mereka. Akan tetapi mereka tetap memutuskannya. Aku cuba berbuat baik kepada mereka, tetapi mereka berbuat buruk terhadapku. Aku cuba berlemah lembut kepada mereka, akan tetapi mereka tetap berkasar terhadapku." Mungkin ada yang bila dengar hadis ni, itu yang saya rasakan. Subhanallah, nasib baik ada ajaran dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab kalau tanya saya pun tak tahu nak buat apa sebenarnya. Alhamdulillah, Nabi Muhammad SAW dah ajarkan, dah membimbing kita, hanya saja kita perlu belajar. Jadi seorang sahabat ini bukan masalah sekarang, zaman Nabi Muhammad SAW pun ada masalah seperti ini. Kita nak baik-baik, dia pula tak nak. Kita cuba baik-baik dengan dia, lembut-lembut dengan dia, dia pula kasar dengan kita. Kita nak kita berikan akhlak mulia, dibalas dengan akhlak yang keji dari mereka. Apa Rasulullah SAW menasihatkan kepada sahabat ini ketika dia melalui perkara yang seperti itu, dan kita boleh ambil ini sebagai pengajaran buat kita. Kata Nabi Muhammad SAW, apabila engkau benar yang sedemikian, maksudnya bila apa yang kalau apa yang kau katakan itu benar, maka seakan-akan kamu sedang menyuapi mereka pasir panas. Pasir panas. Apa yang dimaksudkan? Waktu saya baca pasir panas ni apa pula? Dan para ulama dah menjelaskan dalam kitab-kitab mereka. Apa yang dimaksudkan dengan pasir panas adalah balasan yang mereka dapat. Jadi sebagai contoh, kita nak berbuat baik dengan dia, kemudian dia membalas dengan keburukan. Maka yang dia dapat dari kita adalah pasir, dan pasir itu yang kemudiannya akan menjatuhkan mereka. Pasir itu yang kemudiannya akan memberikan hukuman buat mereka. Pasir yang panas. Sebab kalau kita melakukan yang baik, kita berlembut, cuba sedaya upaya melakukan baik walaupun dia jahat dengan kita, kita mendapatkan ganjaran yang sangat tinggi. Kerana apa? Kerana Nabi Muhammad SAW sebutkan seperti ini. Dan Allah akan sentiasa menjadi penolongmu selama kamu berbuat demikian. Nabi Muhammad SAW memberikan janji, memberikan sebuah janji yang mana Allah SWT pasti akan memberikan kebaikan buatmu kerana kamu masih tetap berusaha untuk berbaik-baik, berusaha untuk menjalinkan silaturahim itu, berusaha untuk berkata-kata yang lembut. Allah tahu, Allah akan berikan setinggi-tinggi ganjaran. Tapi bila diterima oleh orang itu sebaliknya, maka orang itu akan mendapat hukuman dari Allah Subhanahu Wa Taala.
Tapi di sini kita mesti faham juga ada orang dah semangat, dah tahu tentang hadis ini, dia lagi mengapi-apikan keadaan. Jangan seperti itu juga. Saya banyak kena buat disclaimer setiap kali kalau saya sampaikan hadis yang seperti ini. Kerana lepas tu orang akan mengapi-apikan. Itulah ustazah, saya dah baik-baik dengan dia tak nak saya cakap dengan dia. Aku dah baik dengan kau, aku dapat pahala tau. Kau dapat dosa tau, kau dapat pasir panas. Wah, makin marahlah orang tu. Jadi kita jangan provokasi. Jangan adakan provokasi di situ. Kita kalau nak akhlak mulia, terus-terus akhlak mulia. Jangan separuh-separuh. Sekejap akhlak mulia, kemudian tu kita mengapi-apikan, kemudian kita cuba akhlak mulia. Jangan seperti itu. Orang yang benar-benar ikhlas, yang benar-benar hati mereka suci, hati mereka hati mereka benar, itu adalah orang-orang yang tak pilih-pilih nak berakhlak mulia tu. Terus akhlak mulia. Jadi di sini kita mesti faham, walaupun orang itu nak putuskan tali hubungan dengan kita, kita perlu berikan kesempatan, kita perlu berikan peluang untuk memperbaikinya. Orang tu nak atau tak nak, itu urusan dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita yang penting kita dapat ganjaran. Di sini sebelum kita selesai, sebab saya tahu dah tak cukup waktu, dalam pertalian ini, pertalian kekeluargaan, pertalian antara ibu bapa, pertalian antara adik-beradik, pertalian antara ahli keluarga lain, pertalian antara kawan-kawan, ini semua pertalian. Kita perlu fahami 3 poin yang ingin saya sampaikan. Sebenarnya 2 poin lah, tapi poin yang kedua saya pecahkan kepada 2. Yang pertama, kalau orang berbuat baik dengan kita, kita mesti dengan mudah kembali berbuat baik. Kita mesti membalas dengan kebaikan juga. Jadi sebagai contoh, ibu bapa kita dah berkorban segala-galanya buat kita. Ibu bapa kita dah membesarkan, merawat kita. Bukan mudah menjadi ibu bapa ni, bukan mudah. Kita kalau dah jadi ibu bapa, baru kita mulalah kita terfikir tentang mak bapak kita. Tak senang dulu. Saya cakap macam faham gitu kalau nak tengking balik ibu bapa, padahal jadi ibu bapa kita sekarang tahu ianya bukan perkara yang mudah, perlukan banyak sekali pengorbanan. Jadi ibu bapa kita yang subhanallah bertanggungjawab, cuba sedaya upaya mereka, pastinya ada kalanya mereka berbuat silap, tapi itu bukan urusan kita, itu antara mereka dengan Allah. Kita sebagai anak perlu menjalankan peranan kita sebagai anak. Dan yang memudahkan lagi adalah ibu bapa kita adalah ibu bapa yang baik, bertanggungjawab, cuba sedaya upaya untuk menjadi ibu bapa yang baik. Dengan sendirinya kita akan cuba sedaya upaya untuk menjadi ibu bapa yang baik buat anak-anak kita juga. Itu yang pertama, paling mudah sekali. Kalau orang baik dengan kita, mudah kita nak baik dengan orang. Yang susah, kita nak baik dengan orang, kita nak berbaik dengan orang yang membalas dengan kejahatan. Itu yang susah, itu yang selalu jadi persoalan yang banyak sekali. Sekarang ini, kepada mereka yang melalui ingin menjalinkan silaturahim dengan kebaikan, tetapi orang membalas dengan keburukan. Kita lihat, saya pecahkan kepada 2. Kita lihat. Yang pertama, adakah ianya memudaratkan? Jadi, bolehkah kita memutuskan tali persaudaraan itu? Bolehkah kita memutuskan tali pertemanan itu? Bolehkah kita memutuskan tali kekeluargaan itu? Dia bukan putuskan yang kemudian kita putuskan kita ada rasa benci. Bukan. Kalau begitulah cara kita, bermakna kita berdosa. Kita putuskan tali persaudaraan, kemudian kita simpan dendam, kita simpan benci, itu berdosa. Tapi kalau kita melakukan itu kerana untuk kebaikan, kerana ianya memudaratkan. Kalau saya terus-terus dengan dia, dengan walaupun dia ahli keluarga, tapi saya tahu akan memudaratkan diri saya. Memudaratkan seperti apa? Seperti sebagai contoh penderaan. Saya menjauhkan diri dari ahli keluarga ini kerana dia suka keluarkan kata-kata yang sangat menjatuhkan. Jadi di sini kita mesti fikir. Yang pertama, kalau dia melakukan perkara yang buruk terhadap kita, adakah ianya memudaratkan? Dia ada perbezaan memudaratkan dengan kita terlalu berfikir sangat. Antara orang yang betul-betul menyakiti kita, memudaratkan kita, dan juga yang kita terlalu fikirkan sangat. Sikit-sikit kita rasa, orang tu cakap pasal saya. Mudah terasa. Sikit-sikit kita rasa, orang tu nak buat jahat kepada saya. Itu rasa sendiri. Kita buat andaian sendiri. Itu lain dari yang benar-benar orang memudaratkan kita.
banyak kali yang saya dengarkan aduan adalah orang-orang yang hanya buat andaian di kepala otak mereka sendiri. Saya tak boleh dengan dia, Ustazah. Boleh tak saya jauhkan diri dengan saya? Kenapa? Sebab dia pandang rendah kepada saya. Macam mana awak tahu dia pandang rendah? Sebab setiap kali saya datang rumah, dia akan masuk ke dalam bilik tak nak tengok saya. Jadi itu sesuatu yang saya boleh katakan bukan sesuatu yang memudaratkan, tapi kita mesti tahu seni bagaimana untuk memperbaiki keadaan dengan orang itu. Jadi ramai antara orang-orang yang mengadukan masalah silaturahim ini bukan kerana orang itu memudaratkan, tapi dia simpan dalam akalnya, dalam otaknya, buat andaian sendiri, buat cerita sendiri. Semua orang tengok pandang serong kepada dia, semua orang pandang jahat dengan dia. Jadi perlu cari kestabilan, perlu damaikan hati dulu. Perlu damaikan hati. Kalau perlu jumpa kaunselor, sila jumpakan kaunselor. Jika perlu jumpa orang yang boleh membantu mengawal perasaan kita, sila jumpa. Ini yang andaian sendiri dirinya dimudaratkan, padahal tidak. Jika itu berlaku, sebaiknya kita menjaga silaturahim. Sebaiknya kita belajar bagaimana untuk jangan terlalu fikirkan sangat, ataupun kita fokuskan kepada urusan kita saja. Dia nak buat apa, dia punya suka hati. Yang penting saya tetap berbaik dengan dia. Yang kedua adalah benar-benar memudaratkan kita. Benar-benar memudaratkan kita. Apa yang dia lakukan itu benar-benar sangat toksik. Sebagai contoh, dia memukul kita, dia menjatuhkan kita, ataupun dia betul-betul setiap kali kalau bersama dengan dia akan terjadi sesuatu yang mudarat, benar-benar mudarat, dan ini bukan andaian. Yang seperti ini pun perlu ada orang ketiga untuk membantu situasi tersebut. Panggil orang ketiga supaya boleh kita panggil mediate untuk memperbaiki keadaan. Soloh. Kita panggil orang ketiga untuk membantu. Macam mana caranya, Ustazah? Ini saya tak boleh terangkan di sini. Kita perlu cari tahu sendiri. Apa-apa pun kita mesti faham, kita mesti cuba sedaya upaya berdasarkan hadis baginda Nabi Muhammad SAW untuk kekal baik dan juga memperbaiki tali silaturahim yang kita ada bersama orang-orang ini. Wallahu a'lam bishawab.